pagi, apa khabar? Saya Tiffany. Hari ini saya nampak satu leaflet terbaru tentang LD Venus sangat berkesan. Jadi hari ini saya akan berkongsi sedikit bagaimana kita boleh menggunakan leaflet ini untuk berkongsi dengan prospek ataupun downline ataupun pelanggan kita yang sedia ada. Okay, so seperti apa yang kita tahu ya, setiap orang wanita akan mengalami 4 fasa perubahan dalam kita punya badan, terutamanya semasa pada haid, dan selepas itu kita mungkin akan mengalami masalah keputihan. Lepas tu kita akan masuk ke peringkat kelahiran anak dan seterusnya menopause. So kalau kita sebagai seorang wanita, keempat-empat ini kalau kita dapat mengatasi dengan baik, badan kita akan sangat sihat. So marilah kita sama-sama tengok pada peringkat pertama dulu, iaitu haid kita. So seperti apa yang kita tahu, setiap wanita akan datang haid tiap bulan. So sebenarnya setiap wanita akan melalui 500 gitaran haid di sepanjang hayat kita. Jadi semasa ovary kita, ovum itu dikeluarkan dan tiada persenyawaan, ovum itu akan akan dikeluarkan mengikut haid kita sebagai darah bulanan kita, dan waktu itu rahim kita ya akan dibersihkan, dan akan dirompak semula sel-sel itu, dan kita akan dapat dinding uterus kita, rahim kita yang baru. So kalau kita dapat jaga kitaran haid kita dengan bagus, badan kita akan sihat dan muka dan kulit kita akan berseri-seri. So seperti dalam gambar raja ini kan, so semasa kita dalam tempoh haid ini, darah kita akan dikeluarkan dan toksik dalam badan kita ataupun dinding yang sedia ada yang dah tebal untuk standby untuk persenyawaan itu akan jatuh dan digalir keluar sebagai darah. So selepas bersih, waktu itu dinding yang baru akan ditumbuh, dan waktu itu keputihan akan bertambah. Sebenarnya keputihan itu adalah sejenis gel untuk melindungi dinding rahim kita dan untuk menyuburkan ovum kita. Dan selepas itu kalau kita tiada persenyawaan selepas genap 28 hari, so ovum yang tidak disenyawakan itu akan dikeluarkan mengikut darah bulanan kita. So ini adalah kitaran yang semula jadi. So kalau kita dapat jaga dengan bagus 4 jenis hormon ini semasa dalam kitaran haid ini, so kita punya badan akan jadi sihat. Biasanya kalau kita ada sakit haidnya, sebenarnya ia adalah satu isyarat badan kita meminta bantuan. Sebenarnya masalah dah wujud dekat kita punya rahim, dan ia adalah signal supaya kita ambil tahu tentang rahim kita. Jadi aturan haid ini mungkin bertanda penyakit ovary kita. So kita mesti jaga dengan baik. Kerana kalau kita tengok dekat sini ya, ketidakaturan haid dalam jangka masa panjang mungkin mengundang kepada pelbagai masalah lain seperti endometriosis, iaitu rahim kita jatuh, ataupun pendarahan dalaman, ataupun pendarahan pada waktu yang tidak betul, iaitu bukan waktu datang bulan pun berdarah, ataupun kita yang paling serius adalah kemanduran dan juga mempunyai ketumbuhan dalam rahim. Okay, so ini adalah tempat yang biasa rahim kita berada. Tetapi kalau kita tidak jaga dengan bagus, iaitu endometriosis ini, maksudnya rahim kita terjatuh. So ini akan menjejaskan hubungan kelamin kita. Okay, so kalau kita masuk ke keputihan, biasanya orang tak faham apa itu keputihan. Kalau terlebih itu kita rasa takut, oh sudah bermasalah. Sebenarnya keputihan ini adalah bagus kerana ia mendampingi wanita seumur hidup. Haid itu akan berhenti semasa menopause, tetapi keputihan akan sentiasa ada. Jadi sebenarnya keputihan ini merupakan cara semula jadi badan untuk melaras dan juga menyah toksik, dan ia sepatutnya memadai lah, kandungannya kena memadai kerana ia sebagai gel untuk kita melakukan hubungan dengan suami. Tetapi kalau kekurangannya, dia akan menyebabkan kekeringan vaginal dan kita punya faraj mungkin akan
tercedera semasa berhubungan dengan suami. So biasanya ia tidak berbau, tetapi kalau ia berwarna ataupun berbau, maksudnya badan kita mempunyai banyak kumahan sisa yang patut dibuang. Jadi badan kita mula bermasalah. Okay? Dan keputihan ini patut dijaga. Selain daripada itu, semasa kita sampai ke satu tahap, kita jadi ibu, so kita mengandung dan kita melahirkan anak. So biasanya selepas bersalin, badan wanita akan jadi sangat lemah dan tidak berupaya untuk menjalankan pembersihan rahim secara semula jadi. Justru itu ia akan mengakibatkan darah nifas keluar selama 2 bulan. Biasanya lah darah seperti bulan lah, tetapi banyak lah dan kotor dan berbau dan berwarna hitam. So ini adalah darah nifas yang tidak bagus. So kalau ia berpanjangan selama 2 bulan, maksudnya mungkin rahim kita sudah mempunyai kecederaan dan ia mungkin meradang. So kalau kita tidak jaga dengan bagus, mungkin kita akan menghadapi masalah polips ataupun masalah ketumbuhan dalam rahim kita. So biasanya kalau kita lahir anak secara semula jadi, itu okey lagi. Tetapi biasanya ada orang mengalami proses keguguran. Kita gugurkan anak ataupun kita terpaksa gugurkan kerana anak itu tidak okey. So sebenarnya keguguran itu adalah satu proses yang sangat tidak baik terhadap rahim kita. Kerana kita cucur keguguran itu, kita korek kita punya dinding dan bersihkan. So proses korek itu sebenarnya dia akan mengakibatkan dinding rahim itu menjadi luka, cenderung kepada tidak rata, dan ia akan cenderung menyebabkan ketumbuhan tumor. So ada beberapa jenis tumor, contohnya di ovary kita ataupun di rahim kita, dan yang paling serius sekarang adalah di dalam dinding uterus kita. Apa yang saya dapat tahu daripada doktor, kalau ia punya ketumbuhan dekat dalam, sebenarnya dengan scan tak akan nampak punya. Dia kena korek keluar dan pergi buat test dan lab, baru akan tahu sama ada dekat dalam ada ke tak. Lepas tu kalau ke sana seakan ada, mungkin orang itu 6 bulan sahaja boleh bertahan. Kalau tak, dia memang sangat serius. Ia adalah satu kanser yang sangat-sangat serius. So kalau boleh jangan pergi buat proses keguguran lah. Okay? So sampai ke menopause. So setiap wanita akan mengalaminya kalau kita dalam lanjut usia. Biasanya menopause akan bermula pada usia 60 tahun. Waktu kita berusia 60 tahun. Tetapi kalau kita tidak jaga dengan baik, mungkin ada orang berusia 35 tahun, 40 tahun ataupun 40 lebih tahun sahaja sudah menopause. So itu terlalu awal. So kalau kita terlalu awal menopause, kita akan mengalami proses menopause itu dengan agak serius. Mungkin kita akan hadapi osteoporosis, akan ada darah tinggi, kencing manis dan lain-lain lagi. So kalau bolehlah kita mesti jaga menopause kita pada usia yang lebih tinggi, lebih baiklah. So biasanya semasa menopause, fungsi ovary akan merosak, rembesan berkurangan, kulit dan vagina menjadi kering. So kalau kita ada hubungan intim kita akan menyebabkan vagina kita tercedera dan mungkin kita akan dapat jangkitan vagina. So ini adalah sangat serius dan wanita harus mengekalkan kitaran haid yang normal untuk menangguhkan menopause demi mengekalkan kesihatan badan kita. So kalau kita tengok gambar raja ini kalau kita sebelum putus haid kita punya vagina ini adalah lebih tebal dan licin sangat licin. So kita punya hubungan pun sangat elok lah dengan suami. Kalau kita tak jaga menopause dengan awal kita putus haid, so kita punya vagina akan jadi nipis dan ia akan sangat kering. So biasanya sangat sakit Bukan sakit untuk wanita saja, mungkin si suami pun akan jadi sangat sakit. So dengan empat masalah ini kita showkan sebenarnya kita patut jaga keseluruhan kesihatan wanita ini dengan 10 jenis herbal tradisional yang dapat membantu kita punya badan. So hari ini herbal ini dapat di dalam LD Venus Alkan, iaitu kita mengandungi 10 jenis herbal dan ia dapat menyiarkan toksik dan untuk elakkan kesan sampingan yang tadi saya kongsikan tadi. So ia tidak perlu dimasak, tersedia untuk diminum tiap-tiap hari. Kalau kita patut jaga tiap-tiap hari boleh tak kita
masak setiap hari, saya rasa untuk wanita moden sekarang kita tak mampu. So ini paling senang kita boleh minum setiap hari. So dekat dalamnya apakah ramuan yang ada? So di sini hanya 6 jenis ya. Ada 4 jenis lagi tidak dipaparkan, tak apa. So 6 jenis ini sudah sangat bagus untuk mengekalkan kesihatan uterus rahim wanita. So yang pertama kita punya tangsen, ini adalah dalam bahasa kimia ya. Okey, ini adalah untuk menyingkirkan darah beku yang tersimpan dalam dinding uterus kita. So kalau kita tidak buangkannya, ia akan menyebabkan ketumbuhan dekat dinding uterus kita. Dan selepas itu kita ada imu cao. Ini adalah untuk membantu dalam mengecutkan uterus. Biasanya selepas kita mula ada perhubungan dengan suami, uterus kita akan faras kita akan jadi longgar. So ini boleh bagi dia ketat balik. Dan selepas bersalin pun mungkin kita punya faraj ya, vagina kita akan jadi longgar. So ini akan bagi dia ketat balik, yang ketat balik. Okey, lepas itu ada juga panjang cao. Ini adalah untuk menyatoksikkan badan, mengurangkan haba patogen dalam kita punya badan dan untuk mengurangkan keradangan. Selain daripada itu ada tangsen. Ini adalah untuk menambahkan tenaga, qi, stamina badan kita supaya wanita mempunyai stamina yang kuat balik. Selain daripada itu kita ada tangkui. Ini adalah untuk memperkuatkan daya pengecutan uterus dan yang paling penting untuk menambahkan sel darah merah kita, untuk mencegah wanita daripada kekurangan sel darah merah. Dan selain daripada itu ada huang qi. Ini adalah untuk merawat masalah prolaps organ kita, iaitu untuk mencegah rahim kita daripada jatuh. So secara rumusannya, secara keseluruhannya, LD Venus ini dapat membantu memperbaikkan peredaran darah kita, kerana kalau hasad kita dapat sampai ke uterus rahim kita, wanita akan sihat. Okay. Lepas tu dia dapat membantu membaik pulih fungsi menyeluruh rahim setinggi 92.48%, dan dia juga dapat memperbaikkan kesihatan seperti tenaga dalaman, anemia iaitu kekurangan darah, dan juga gejala fisiologi wanita seperti tadi saya kongsikan, termasuk ketumbuhan dekat rahim, kekeringan faraj, keputihan berlebihan dan mempunyai keradangan dan lain-lain. Dan ia juga dapat membantu meningkatkan sel darah merah dan juga paras hemoglobin wanita yang baru bersalin. So ini sangat baguslah. Dan selain daripada itu, dia dapat membantu mempercepatkan pemulihan ovary dan rahim, terutamanya bagi mereka selepas bersalin. So ini sangat bagus, dan kalau boleh setiap hari sekurang-kurangnya sebotol. Untuk mereka yang selepas bersalin, anda boleh minum maksimum sehingga 6 botol sehari, supaya ketulan-ketulan darah semasa kita dinding uterus itu, jadi ketulan darah itu boleh dikeluarkan dengan keseluruhannya, dan kita boleh menikmati kehidupan yang sihat untuk seorang wanita yang sihat. Terima kasih.